Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan supaya setiap penjawat awam akan sentiasa memelihara dan menanai misi kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat ke sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-31. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan Jawatan Kuasa Transformasi Perkhidmatan Awam yang diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri dengan melibatkan keahlian sektor swasta termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGOs yang dapatlah diharapkan sebarang dasar atau pembaharuan akan dapat dipertimbangkan secara holistik. Bertitah sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-31 tahun 2024 pagi tadi, Kebawah Dulia Maha Mulia mengingatkan supaya setiap penjawat awam akan sentiasa memelihara dan menanai misi kerajaan. Baginda mula-mula bertitah merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya jua dapatlah berkumpul di majlis kemuncak sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-31 tahun 2024. Sesungguhnya sambutan tersebut titah baginda adalah merupakan penghormatan kepada mereka yang berkhidmat tanpa mengenal penat lelah yang memikul tanggungjawab berat dan sentiasa berusaha untuk kemajuan negara. Setiap penjawat awam adalah merupakan tulang belakang untuk menjayakan segala rancangan negara. Tanpa usaha mereka, semua rancangan akan terbengkalai dan menempuh jalan buntu. Sambutan Hari Perkhidmatan Awam bukan setakat untuk meraihkan kejayaan dan pencapaian sedia ada, tetapi lebih bermakna ialah untuk kita membina azam ke arah masa depan yang lebih cerah. Ini ada hubungan dengan tema sambutan tentang dunia berubah begitu cepat yang memerlukan perkhidmatan awam lebih bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran baharu yang muncul. Untuk mencapai matlamat perkhidmatan awam, inovasi dan teknologi adalah kunci utamanya. Melalui teknologi canggih dan pendekatan inovatif, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualiti perkhidmatan, tetapi juga memastikan bahawa setiap yang berkenaan mendapat pengalaman yang sempurna. Baginda bertitah dengan teknologi terkini seperti sistem data besar, kecerdasan buatan dan aplikasi mudah alih. Negara akan dapat merumuskan strategi yang lebih baik, meramalkan keperluan masyarakat dengan lebih tepat dan menyampaikan perkhidmatan dengan lebih berkesan. Namun inovasi dalam perkhidmatan awam tidak hanya terhad kepada pengenalan sistem baharu, tetapi juga
melibatkan perubahan cara berfikir dan bekerja. Demikian antara asas transformasi dalam perkhidmatan awam yang menuntut perubahan menyeluruh dalam cara bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Maka untuk itu, beta telah pun memperkenankan penubuhan Jawatankuasa Transformasi Perkhidmatan Awam yang diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri dengan melibatkan keahlian sektor swasta termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGOs. Dengan kepelbagaian keahlian ini nanti dapatlah diharapkan sebarang dasar atau pembaharuan akan dapat dipertimbangkan secara holistik dengan penekanan kepada pendekatan whole of nation dan whole of government. Di sini, beta ingin mengingatkan supaya setiap penjawat awam akan sentiasa memelihara dan menanai misi kerajaan. Walaupun kita sudah banyak mencapai kejayaan, namun kita mesti terus berusaha untuk memperbaiki lagi keupayaan diri. Dalam dunia yang semakin kompleks, warga penjawat awam perlu mencari peluang-peluang baharu, mencipta nilai tambah dan berfikir ligat untuk melihat perkhidmatan awam terus berada di hadapan. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menekankan kaki tangan awam perlu meneruskan legasi almarhum Paduka Ayahanda Baginda dalam menjaga dan memajukan perkhidmatan awam. Pada majlis sambutan kali ini, beta menyambut baik dan besar hati akan dapat melancarkan sebuah buku yang mengetengahkan aspek kepimpinan tokoh jasawan negara, Paduka Ayahanda Beta Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dur Khairiwaddin Ibni Almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, yang bukan sahaja terkenal dengan kebijaksanaan baginda dalam hal ehwal kenegaraan, malah juga sangat prihatin terhadap kemajuan perkhidmatan awam. Dengan wawasan baginda yang jauh ke hadapan, almarhum telah berjaya mengasaskan dasar-dasar pentadbiran yang berdaya maju serta responsif terhadap kepentingan rakyat. Almarhum juga sentiasa menekankan nilai integriti, profesionalisme dan disiplin di kalangan kaki tangan awam. Dalam mengenang kepimpinan almarhum, kita perlu mencontohi nilai-nilai murni dan meneruskan legasi almarhum dalam menjaga dan memajukan perkhidmatan awam demi kemakmuran negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati roh almarhum dengan menghimpunkan baginda ke dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri titah dengan menzahirkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada setiap penjawat awam di atas sumbangan mereka kepada pembangunan negara. Untuk akhirnya, kepada penerima-penerima anugerah sambutan kali ini, beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih atas khidmat yang mereka curahkan. Semoga penganugerahan ini akan mendorong warga penjawat awam untuk terus bergiat memberikan apa yang terbaik untuk rakyat dan negara. Beta juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada setiap penjawat awam yang masih berkhidmat dan yang telah bersara di atas sumbangan dan jasa bakti mereka kepada pembangunan negara
serta juga kepada semua jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan sambutan Hari Perkhidmatan Awam pada tahun ini. Dengan tema Keberdayatahanan dan Perpaduan Perkhidmatan Awam, Pemangkin Kesejahteraan Negara, kemuncak sambutan Hari Perkhidmatan Awam tahun ini ialah pengurniaan Anugerah Program Penggradan Prestasi Sektor Awam 3 PSA, Anugerah Inovasi Perdana AIP, Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam APCPA dan Anugerah Kekitangan Berjasa dan Berbakti Perkhidmatan Awam AKB2PA. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda Kebawah Duli Yang Mahamulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, serta timbalan-timbalan pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 45 hingga 47 diperdengarkan oleh Awang Haji Zulhafiz bin Awang Tengah, Pegawai Pelajaran, dan kesimpulan ayat oleh Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama. Hancurkan kepribadian seseorang, menyegerakan kemusnahannya dan menghakis sifat ubudiyah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua dalam sembah alu-aluan menyentuh tema sambutan tahun ini yang relevan dan perlunya warga perkhidmatan awam terus berinovasi. Dengan budaya inovasi akan dapat membentuk perkhidmatan awam yang lebih responsif dan berdaya saing, sekaligus membina kepercayaan masyarakat terhadap institusi awam. Inovasi adalah juga teras kepada prinsip urus tadbir yang baik atau good governance, lebih-lebih lagi apabila ianya dikaitkan dengan pendekatan berasaskan kecerdasan buatan, yakni Artificial Intelligence atau AI. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan melancarkan buku keluaran khas. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beta dengan sukacita melancarkan buku jasawan perkhidmatan awam, meneruskan legasi Sultan Omar Ali Saifuddin ketiga, tokoh jasawan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya, legasi kepimpinan almarhum merupakan satu inspirasi untuk negara. Baginda merupakan inspirasi dalam apa jua aspek sepanjang zaman. Tidak dinafikan bahawa almarhum adalah seorang jasawan kepada perkhidmatan awam dan negara. Persembahan menambang syair Perlembagaan Negeri Brunei karya almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin menyerikan lagi majlis.
Anugerah perak dimenangi oleh Kumpulan Hema Heroes dan Kumpulan Musaadat JPK. Anugerah Gangsa dimenangi oleh Kumpulan NLMS. Tahun ini, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dikurniakan sijil pengiktirafan atas pencapaian 4 bintang dan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan dikurniakan sijil pengiktirafan atas pencapaian 3 bintang program penggradean prestasi sektor awam. Anugerah perak bagi Anugerah Inovasi Perdana dimenangi oleh Kumpulan Hema Heroes Jabatan Perkhidmatan Makmal dengan projek Implementation of Blood Card Mobile Application through Public-Private Partnership dan Kumpulan Musaidat Jabatan Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja mengetengahkan Network Accessible Web Help Desk System. Kumpulan NLMS dari Jabatan Buruh memenangi Anugerah Gangsa dengan projek National Labour Management System. Unit Pengurusan Data dan Teknologi Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Satu pegawai dan kaki tangan dalam bahagian 2, 3, 4 dan 5 dari setiap kementerian pula menerima anugerah pekerja cemerlang perkhidmatan awam. Sementara 7 lagi kaki tangan dalam bahagian 5 menerima anugerah kaki tangan berjasa dan berbakti perkhidmatan awam. Dipersilakan menghadap dan Bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seristia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pasambah. Sebagai mercu tanda bagi perpaduan dan sandaran, sambutan Hari Perkhidmatan Awam menjadi wadah kepada setiap lapisan warga perkhidmatan awam untuk sentiasa melangkah ke hadapan agar lebih produktif, efisien, inovatif dan dinamik. Iltizam menerapkan etika kerja yang positif, proaktif, amanah dan sentiasa meningkatkan kedayatahanan dan prestasi yang tinggi terus diamalkan oleh warga kerja perkhidmatan awam selaras dengan cabaran penggunaan teknologi yang moden dan perkembangan semasa. Akan terus menerapkan etika kerja positif dalam meningkatkan perkhidmatan awam. Kami dari Jabatan Perkhidmatan Awam akan terus bersikap proaktif, responsif dan amanah bagi memastikan kelangsungan pemberian perkhidmatan yang cemerlang.
Kami dari Jabatan Radio Televisyen Brunei akan terus mengamalkan nilai-nilai luhur dan mengekalkan produktiviti kerja yang tinggi. Dalam menyahut cabaran semasa, kami dari Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam akan sentiasa meningkatkan kedaya tahanan dan prestasi yang tinggi. Selamat menyambut Hari Perkhidmatan Awam. Kami, Pejabat Awam, sentiasa mendukung prinsip integriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Perkhidmatan Awam. Kami dari Penjawat Awam akan terus mengamalkan budaya dan amalan berintegriti dalam mendukung usaha kerajaan menjadikan negara Brunei Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sikap amanah, ikhlas dan telus dalam menjalankan tugas harus terus dijadikan pegangan setiap penjawat awam. Justru ciri-ciri yang terkandung dalam rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam perlu menjadi asas kepada perilaku seorang penjawat awam. Anugerah Perkhidmatan Awam yang diterima setentunya akan menjadi inspirasi untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang serta menjadi teladan kepada penjawat awam lain. Jika tidak meluluskan tugas dengan penuh amanah, kepincangan akan terjadi yang akan menyebabkan prestasi kerja daripada peringkat individu, jabatan, kementerian dan negara akan terjejas. Sebagai warga perkhidmatan awam, kita perlu sentiasa melaksanakan amanah dalam memastikan yang negara kita akan menjadi sebuah negara Islam yang akan mencapai sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tema ini memberi penekanan kepada pentingnya integriti dan usaha kolektif dalam memastikan negara dapat maju dengan jayanya. Jika tidak jujur dan amanah, kita tidak akan mendapat hasil yang diharapkan oleh pihak kerajaan. Dasar kami iaitu rekrutmen melalui PSCR 2.0 di mana PSCR 2.0 ini kami naik taraf, jadi adalah menjadi user friendly lagi. Mendekkan masa menunggu pengambilan ubat-ubatan di farmasi dengan mengadakan beberapa value added services. Jabatan Pengajian Islam melakar sejarah dengan menerbitkan sebuah buku khas berjudul Suluh Darussalam, Sekolah-Sekolah Ugama di Negara Brunei Darussalam yang mengandungi sejarah penubuhan sekolah-sekolah ugama di negara ini. Sempena memperingati ulang tahun pelaksanaan pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam ke-68, pelancaran buku berlangsung petang tadi di Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Himpunan maklumat yang dihasilkan dalam penulisan secara bercetak ini dihasrat dapat dijadikan sumber rujukan yang komprehensif dan menjadi panduan bagi generasi akan datang. Juga diadakan pengagihan buku tersebut. Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rahim bin Haji Ganta, dijunjung Yang Mulia Pengadilan Haji Abdul Razak. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri terus komited melaksanakan pelbagai pembaharuan dan penambahbaikan secara berterusan dan terdapat sebahagian projek yang dirancang sebelum ini telah selesai dilaksanakan. Sebahagian lagi jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri masih dalam proses pembinaan atau penyediaan termasuk projek-projek di bawah rancangan kemajuan negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan perkara tersebut semasa mempengerusikan sesi muzakarah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi tersebut diadakan petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian dan 12 jabatan di bawahnya ini diselaraskan dengan 3 aspirasi dalam Pelan Strategik Kementerian. Aspirasi tersebut mendukung visi kementerian iaitu bersama mengekalkan Brunei Darussalam yang aman, makmur dan dinamik. Fokusnya termasuk pengukuhan infrastruktur,
dasar dan strategi keselamatan. Melalui sesi ini, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara mendengarkan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan serta perancangan-perancangan strategik kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Sesi dihasrat untuk mencari penyelesaian yang relevan sesuai dengan peredaran masa demi mewujudkan strategi yang lebih menyeluruh, inklusif dan selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2024 bertemakan transformasi sastra dalam ekonomi kreatif, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Sekretariat Mastra Brunei Darussalam diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Seminar berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. SAKAT 2024 merupakan antara rangkaian kegiatan utama sidang ke-28 Mastra selain Festival Teater Mastra, Apresiasi Naskah Drama dan Penganugerahan Anugerah Sastra Mastra ke-7. Hadir Dr. Siti Nurkalbi binti Haji Wahsalfillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Seminar membincangkan keberadaan sastra dalam industri kreatif yang berupaya mendepani cabaran. Lebih 170 anak pokok ditanam dalam usaha bagi melindungi alam sekitar dan menangani perubahan iklim. Diadakan di Taman Rekreasi Hutan Simpan Berakas, program diteruskan dengan kempen kebersihan. Sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 yang mengutamakan pembangunan mampan dan perlindungan alam sekitar, antara anak pokok yang ditanam termasuk pokok kapur merah. Aktiviti ini merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat bagi melindungi alam sekitar melalui penanaman pokok yang dianjurkan oleh Brunei Gas Carriers BGC, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM, Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam dan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB. Dalam pada itu, 50 kg sampah berjadi kutip semasa kempen kebersihan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menyumbangkan sejumlah RM50,000 kepada Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang bagi projek hiasan dalaman masjid berkenaan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Junaidi bin Masri, Pengarah Urusan BIBD, kepada Awang Nuzli bin Haji Jumat, Ketua Imam Masjid berkenaan. Sebanyak 47.24 kilogram hati buaya jenama midfield berjaya dirampas yang disimpan dalam sebuah rumah yang dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa permit import halal. Kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Rampasan dilakukan semasa satu operasi bersepadu dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pada 26 September lalu di salah sebuah rumah di Kampung Tanah Jambu. Kementerian Hal Ehwal Agama meminta orang ramai membuat pengaduan serta menyalurkan maklumat mengenai sebarang pelanggaran undang-undang melibatkan daging yang diragui kehalalannya dengan menghubungi talian hotline Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal 7166-222 atau pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Separuh jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat ditutup sementara bagi pembaikan lampu LED tiang tinggi. Jalan-jalan tersebut ditutup esok 1 Oktober 2024 bermula 9 pagi hingga 6 petang tertakluk kepada keadaan cuaca. Lampu isyarat berkenaan termasuk yang terletak di Lebuh Raya Rimba, Jalan Menteri Besar, Jalan 10, 1 dan 2 rancangan perumahan negara Lambak Kanan dan persimpangan Lebuh Raya Muara Tutong.